Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，主日快乐！ Selamat hari Pentakosta. 也祝你们五旬节快乐。 Dimanapun saudara berada, baik yang di rumah maupun dimanapun, hari ini Tuhan ingin juga menyapa saudara. 无论你在哪里，你在家也好，上帝的话也要临到你。 Biarlah kita bersama-sama pada hari ini mau membuka hati kita untuk kita boleh belajar dari firman Tuhan. 让我们今天打开我们的心门，我们一起来学习神的话语。 Baik, karena itu mari bersama kita siapkan hati, kita mohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. 这个时候，让我们预备好我们的心，求圣灵带领我们，我们一起低头祷告。 Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan. 主啊，你给我们今天新的一天，我们向你感谢。 Kami bersyukur untuk berkat yang juga Tuhan sudah siapkan buat kami semua. 我们也感谢你为我们每个人预备你的恩典。 Kami bersyukur karena Engkau juga hadir di tempat kami dimanapun kami berada. 主啊，无论我们在何处，你都与我们同在，我们要感谢你。 Dan karena itu ya Tuhan, kami pun percaya Engkau akan menolong kami semua dalam kami belajar firman Tuhan. 主啊，当我们要学习你话语的时候，我们深信主你也帮助我们。 Karena itu kami mohon Roh Kudus pimpin kami. 所以我们求圣灵引领我们。 Kami lemah dan terbatas, tapi kami percaya Engkau akan menolong kami semua. 我们软弱无助，主啊，求圣灵来托住我们， Supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan melalui sabda firman-Mu. 好让从你的话语当中，我们明白主你的心意。 Bahkan lebih dari itu dengan kuasa-Mu menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. 主啊，也求你用你的能力托住我们，让我们成为行道的人。 Kami serahkan waktu ini hanya dalam berkat pimpinan-Mu 我 sendiri. 们把这个时间交在主的手中，求你引领。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang suatu hari yang istimewa ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，如果我们能够跟主在一起的话，那个是非常好的一天。 Dan hari ini lebih istimewa lagi karena satu peringatan tentang turunnya Roh Kudus bagi orang percaya. 今天也是一个很特别的日子，对我们信主的人来说，这个是圣灵降临在我们身上的一天。 Dan untuk itu saya ingin mengajak bersama kita belajar dari firman Tuhan. 所以我们要从神的话语一起来学习。 Dengan satu tema yang hari ini akan kita renungkan, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. 我们今天要思想的主题就是受圣灵的洗。 Saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama melihat beberapa bagian dari Alkitab. 我约大家一起来看圣经的几处经文。 Yang pertama kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. 第一处经文就是在马太福音的第3章第11节到12节。 Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dibaca dalam bahasa Mandarin. 马太福音第3章11节、12节，李牧师先用印尼文读一遍，等下翻译的再用中文读一遍。 Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. 马太福音第3章第11节、12节，我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。 Dan bagian yang kedua kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 第二处的经文就是在《使徒行传》的第2章，从第1节到第4节。 Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 然后我们接下来还要读的就是2章16节到18节。 Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai 4, lalu 16 sampai dengan 18. 使徒行传第2章第1节到第4节，然后第16节到第18节。 Ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta,
Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 使徒行传第2章第1节到第4节，五旬节到了，门徒都聚集在一起。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。 Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. 使徒行传第2章的16节到18节，这正是先知约珥所说的。上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。 Demikian jawab bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan yang memelihara dalam hidup kita. 我们读圣经的话语到这里，每个人听神的话语，并且遵行的是有福的。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini memang merupakan hari yang berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. 各位亲爱的弟兄姐妹，今天跟别的日子是不同的。 Dengan adanya pandemi COVID ini, kita merasakan juga situasi yang berbeda. 然后我们在疫情的期间，我们也感受到每一天跟往日都不同了。 Kalau dulu kita bisa berpergian dengan nyaman, sekarang terbatas. 过去我们要来去自如，现在我们都受限制。 Kalau dulu dengan mudah kita pergi ke mall, sekarang mall pun sepi. 如果我们要逛百货，以前随时都可以，现在我们看百货都很清静。 Semua orang mulai ketakutan dengan COVID-19 itu yang dikatakan juga bisa sangat berbahaya bagi kesehatan kita. 每一个人听到这个新冠病毒都战惊，因为知道这个对我们的健康非常有害处。 Dulu yang tidak pernah untuk cuci tangan, sekarang cuci tangan terus. 以前没有习惯洗手的，现在一直在洗手。 Dulu nggak pernah pakai masker, sekarang harus pakai masker terus. 以前不习惯戴口罩的，现在就是要戴口罩。 Artinya kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa tidak terkena penyakit itu. 因为我们试想，我们要有百般的努力，让我们能够防备不至于感染到。 Dan kita mengusahakan supaya kita tetap sehat dalam situasi ini. 我们也希望在这个期间，我们仍然有健康的身体，我们就要保健。 Sehingga bukan hanya kita cuci tangan, bukannya pakai masker, lalu mulai berpikir apa yang bisa juga menguatkan kita, lalu kita beli vitamin-vitamin. 我们除了洗手以外，戴了口罩以外，我们还想我们要如何保健我们的健康呢？我们就去买很多的维他命。 Itu membuat vitamin-vitamin di apotek, di toko obat habis semua. 所以我们就看到，在药房、在药店里面的维他命都卖光了， Harganya pun jadi melangit, mahal 价 setengah 钱 mati. 也是膨胀了。 Semuanya itu terjadi oleh karena kita peduli dengan kesehatan kita. 这个事情发生是因为每个人都照顾自己的健康为主。 Kita tidak ingin hidup kita ini menjadi menderita oleh karena tubuh kita kena penyakit. 我们不要因为我们感染到病毒，我们受害， Saudara, itu memang merupakan sesuatu yang penting. 这个是很重要的。 Tapi permasalahannya kita ini bukan hanya terdiri dari tubuh jasmani ini. 可是我们要知道，我们的生活不是靠我们肉体而已， Kita ini punya jiwa, kita punya roh kita. 我们有身、有心、有灵。 Dan yang membuat kita ini hari ini juga harus menyatakan hal yang sama.
所以今天我们同样的要思想这3方面。 Kalau kita peduli dengan tubuh kita dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, 如果我们照顾到我们的健康身体，我们要尽力的把它保健好的话， bagaimana dengan kerohanian kita, dengan jiwa kita? Adakah kita juga sudah melakukan yang terbaik? 那对我们的灵魂，我们要如何去保健呢？ Kalau kita tidak ingin mati dengan kesakitan oleh karena tubuh kita kena penyakit, 我们如果不想感染到这个病毒，而且受害受苦的死去的话， bagaimana dengan kesehatan jiwa kita? 那我们的心灵怎样呢？ Saudara, sebenarnya itulah yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan ini. 这就是在我们的生活当中神赐给我们的。 Karena di hadapan Allah ketika kita sudah berdosa, kita ini sudah mati di hadapan Allah. 因为在神的眼光当中，当我们犯罪的那一天，我们已经死了。 Tetapi Allah ingin untuk kita memiliki hidup. 可是神要我们活过来， Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan itu. 所以耶稣他宁愿来到世上，让我们得到生命，而且得得更丰盛。 Dia rela memberikan nyawanya di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya memiliki hidup yang kekal itu. 他愿意上十字架，牺牲自己的性命，为了让我们每一个人得到永生。 Sehingga ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, jiwa kita ini dihidupkan di dalam Dia. 因此，当我们相信他的时候，我们在主里面再一次的复活过来。 Kita dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. 我们在基督的复活同复活了， Sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam 我们 Dia. 就在主里面成为新造的人。 Tetapi dalam ciptaan yang baru ini bukan kemudian serta-merta sudah jadi kuat dan hebat. 如果我们成为新造的人，我们就不是说我们非常强壮了。 Kalau tubuh kita pada waktu kita lahir kita itu begitu lemah, begitu juga ketika kita lahir baru, kita pun masih memerlukan banyak hal. 就如同我们的肉身，我们像婴孩刚生下来的时候，我们是非常的脆弱的。同样的，如果我们在主里面，我们已经更新了，我们已经重生了，我们还是一样在灵里面是很软弱的。 Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup anak-anak itu ya. 所以神就把圣灵赐给他的儿女们， Supaya seperti vitamin ataupun nutrisi yang baik yang memberi kesehatan bagi tubuh, begitu juga Roh Kudus bagi jiwa kita. 好像我们所需要的维生素，我们所需要的营养成分，圣灵在我们当中也是赐给我们这样的补品。 Allah tahu apa yang kita perlukan. 上帝知道我们所需要的是什么， Allah tahu bahwa anak-anak Tuhan memerlukan untuk bisa memiliki kekuatan. 他知道神的儿女们需要一个力量。 Allah tahu supaya hidup yang sudah diberikan ini boleh bertumbuh dan menjadi sebagaimana yang Tuhan mau. 所以神要他在他的属灵生活上能够成长，成为合神心意的样子。 Dan untuk itu diperlukan adanya kekuatan dan kuasa yang baru. 因此，神就知道每个儿女需要一个新的能力。 Dan itulah yang menjadi bagian yang kita saat ini renungkan, yaitu datangnya Roh Kudus. 所以，这就是我们今天要思考的主题，就是圣灵的降临。 Saudara, ketika hari Pentakosta itu, 当圣灵降临，就是五旬节那一天， pada waktu itu para murid sedang berkumpul di Yerusalem. 就是门徒们他们聚集在耶路撒冷。 Oleh karena mereka sudah biasa ada 3 kali dalam setahun mereka berada di Yerusalem. 因为他们的习俗，一年有3次的机会要上耶路撒冷。 Tetapi pada saat itu bukan lagi biasa oleh karena mereka sedang dalam ketakutan dan bersembunyi dalam sebuah rumah. 可是这一次他们上耶路撒冷是在一个非常战静，他们躲在一个屋子里面的。 Dan firman Tuhan menceritakan bahwa pada saat mereka berada dalam rumah tertutup itu, 所以神的话语告诉我们，当他们把自己藏在一个封锁的屋子里面的时候， tiba-tiba terdengar suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu. 突然间这个房子里充满了一个很大的响声，就像一阵大风吹过的声音。 Saudara, saya bisa membayangkan tiupan angin keras itu seperti tiupan angin badai yang begitu kuat, yang membuat semua orang mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? 你可以想想看，他们在一个房子里面，突然间听到很大的暴风雨的声音，他们就会发问：到底发生了什么事？ Dan pada saat itu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api
yang turun dan hinggap di atas mereka masing-masing. 他们就看到很多舌头，就像火焰的舌头一样降在他们的头上。 Tetapi 每个 bukan 人头 hanya 上都有 hinggap, itu memenuhi hidup mereka. 不但降在他们头上，是充满了他们整个人。 Dan ketika mereka dipenuhi itu, firman Tuhan berkata lalu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa seperti yang roh berikan kepada mereka. 所以他们被圣灵充满的时候呢，他们就开始说话了，他们就有口才，说圣灵要他们讲的方言。 Saudara, firman Tuhan mencatat dengan teliti. 圣经里面给我们很清楚的记载， Dikatakan itu yang turun, itu lidah-lidah seperti nyala api. 他讲的是舌头像火焰的降下来。 Lidah-lidah itu berkaitan dengan bahasa yang kemudian dinyatakan oleh roh. 所以这个舌头呢，跟口才讲方言就有相关联。 Tetapi itu diberikan dalam bentuk seperti nyala api, oleh karena api itu merupakan sesuatu. 可是这个舌头呢，像火焰一样的降下来，因为这个火焰呢，是能够带给我们一个力量。 Dan itulah yang membuat kita bisa menyadari ketika Yohanes membaptis pada saat baptisan itu, mengatakan dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 所以当时施洗约翰在给他们施洗礼的时候，他就已经预言了，有一天就是他要用圣灵与火给你们施洗。 Ketika menyatakan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, itu bukan merupakan dua hal yang berbeda. 他讲要用圣灵与火给你们施洗，不是两个不同的事情， Tetapi itu menyatakan satu hal yang sama. 就是同一件事情。 Roh Kudus itu yang digambarkan seperti api. 就是这个圣灵降临的时候，就像火一样。 Saudara, kenapa gambarannya api? 为什么要用火来象征圣灵呢？ Api itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan yang begitu besar. 因为火呢，它有一个能力， Itu bisa memberikan ataupun membuat hutan bisa terbakar habis. 火力呢能够燃烧一个圣灵。 Di dalam api itu ada kekuatan yang tidak bisa disembunyikan. 这火的能力是不能够把它包住的。 Saudara, ketika di daerah Kalimantan, Sumatera itu api membakar hutan, 我们看印尼常常在咖喱曼丹，还有在苏门答腊，常常有火烧圣灵的事件。 ketika kemudian sudah dipadamkan, 当把火熄灭的时候， tapi rupanya masih ada api yang berada di dalam, di bawah. 可是在这个下面呢，还有星星之火， Di atas sudah basah oleh karena air dan padam kelihatannya. 上面好像被水淋湿了，好像火也消灭了。 Tetapi di dalam itu masih ada bara api yang membara. 可是这个小小的星星之火还在那边点燃。 Maka begitu yang atas ini sudah mulai kering, api itu kembali muncul di depan. 我们就看，当上面的水已经干的时候，这个火又开始茂盛了。 Sesuatu yang begitu kuat, yang begitu besar. 你看这个火力是非常大的。 Maka ketika Roh Kudus dikatakan dia akan datang, dan seperti nyala api itu menunjukkan betapa kuasa itu hadir di dalam kehidupan. 所以圣灵降临的时候，它就像火力一样的那么有能力。 Dan firman Tuhan mengatakan itu bukan hanya hinggap, tetapi memenuhi mereka. 在这里说，不单单的分开落在他们的头上而已，可是充满了他们整个人。 Sebetulnya itulah juga arti dari ketika Yohanes mengatakan akan dibaptis, yaitu akan dipenuhi. 所以施洗约翰那时候用的一个名称就是被施洗，就是整个人被充满。 Sesuatu yang hadir, yang membasahi keseluruhan. 就是说，把你整个身体都湿透了。 Maka ketika Roh Kudus itu hadir di dalam diri para murid saat itu, 所以当圣灵降临在每一个门徒的身上的时候， mereka dipenuhi sehingga kemudian mereka bisa berbicara dengan bahasa yang 所 berbeda. 以他们是完完全全的被充满了，他们就有口才讲起别国的话来。 Dan ketika mereka dipenuhi lalu mereka keluar. 他们被充满了以后，他们就开始出去离开这个房子。 Kalau sebelumnya mereka masuk ke dalam karena sembunyi ketakutan, 之前他们进这个屋子躲起来，因为他们害怕。 sekarang ketika Roh Kudus hadir, mereka justru keluar dan menyatakan firman Tuhan.
这个时候，圣灵降临在他们身上了，他们被圣灵充满了，他们就出去了，传讲神的信息。 Kalau sebelumnya mereka hanya bersembunyi karena mereka takut kalau nanti ditangkap. 过去他们为什么躲起来？因为他们害怕被捉拿。 Tetapi sekarang mereka justru berani keluar dan bahkan berbicara kepada semua orang di Yerusalem. 这个时候，他们就不害怕被捉拿，他们就出去，甚至在耶路撒冷公开的传讲。 Kalau sebelumnya mereka hanya bisa berbicara dengan bahasa mereka, 过去他们只能够用自己的语言来讲， sekarang mereka keluar dan orang berkata, bagaimana kita bisa mendengar mereka berbicara dengan bahasa kita? 现在他们所讲的，各国的人就说：为什么我们能够从他们口中听到我们自己的各国的方言呢？ Ada kuasa yang begitu besar yang sudah memenuhi dan muncul keluar dari diri 你 mereka. 就看到这个力量那么的多，那么的大，充满他们。 Sudah dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus itu memberikan sesuatu kekuatan yang keluar dari dalam. 所以被圣灵施洗的话，就是被圣灵充满的话，就是里面有很强大的能力能够发出去。 Dan itulah sebetulnya yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara dan saya. 这就是上帝在你、在我的身上要赐给我们的， Dia ingin memberikan supaya kita bukan hidup dalam ketakutan, 让我们不再活在惧怕当中， tetapi hidup di dalam keberanian menghadapi kehidupan. 我们要刚强壮胆，活在正道上。 Kita bukan hanya bersandar kepada kemampuan kita yang terbatas, 我们不再依靠我们自己有限的能力， tetapi kita mengerti bahwa Allah akan sanggup dan menyanggupkan kita untuk menghadapi sesuatu yang bahkan lebih besar dari kekuatan kita. 我们相信神有足够的能力，能够让我们能够去为主做见证。 Tetapi ya itu adalah dipenuhi. 就是因为有被充满这个事件。 Saudara, pada satu kali saya punya sebuah gelas yang bening, gelas kaca yang bening. 我有一个玻璃杯，非常明亮的、透明的。 Kemudian hari itu saya agak haus dan pengen minum yang dingin. 我那天很渴，我就很想喝冰凉的水。 Ya, kebetulan mama saya itu suka dulu, zaman dulu tuh ada sirup yang merah itu. 我妈妈就是很喜欢弄那个有颜色的糖水， Karena keliru sirup rose atau apa begitu ya, yang merah itu. 好像有玫瑰花味道的那个糖浆。 Maka mama kemudian memasukkan sebagian dari sirup itu ke dalam gelas, lalu dikasih dengan air, diaduk, maka kelihatan merah keseluruhan. 然后在那个一杯冷水当中，妈妈就滴了好几滴的那个红色的糖浆，整个杯就开始发红了。 Saya masih ingat sekali bagaimana ketika saya senang sekali melihat gelas itu bukan lagi tidak berwarna, tetapi sekarang berwarna merah. 我看到那个杯子不再是透明没有颜色，可是现在已经染了红色了。 Dia berwarna merah bukan karena gelasnya merah, 它有红色，不是因为这个杯子是红色的杯子， tetapi karena di dalam gelas itu berwarna merah. 可是装在杯子里面的是红色的， Dan gelas itu memancarkan warna merah itu keluar. 所以这个杯子就展现里面的红色出来了。 Itulah yang sebetulnya Tuhan juga mau dalam hidup saudara dan saya. 这就是神要你要我展现出来的。 Allah ingin kita ini menjadi seperti gelas yang bening. 神要我们成为一个透明的杯子， Dengan kuasa Roh Kudus yang hadir memenuhi kita, 当圣灵充满在我们里面的时候， membuat kita ini bisa menunjukkan keluar akan kehadiran Allah. 让我们就能够从里面展现出有基督在我们里面。 Sehingga kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk membuat kita bisa membawa kehadiran Allah dalam hidup kita. 就让我们看到，当圣灵充满我们的目的，就是要在我们的生命里面展现出上帝的同在。 Itu yang membuat orang lain bisa melihat Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. 所以每个人都能够从我们的身上看到神的同在。 Itu yang membuat orang bisa berkata, dia kok beda ya? 所以就有人说：“哎，他怎么跟别人不一样？ Ada apa yang ada di dalamnya? 到底他里面有什么？”
Surah itu yang membuat orang akan kemudian bertanya dan akhirnya mengerti ada Allah yang hadir dalam hidup saudara dan saya. 人家就开始好奇发问，以后他们就会发现到，因为有上帝在他里面与他同在。 Saudara, waktu pandemi COVID ini mulai merebak di mana-mana. 当这个新冠病毒开始蔓延的时候， Kita mungkin masih ingat pada waktu pertama-tama yaitu di Wuhan itu begitu besar berita. 我们知道新闻的传说就是从武汉开始。 Saudara, saya sangat terharu ketika membaca kisah yang ada di sana. 我读了一篇报道以后，我的心很受感动。 Karena ketika semua orang ketakutan dan bahkan Wuhan itu ditutup, 因为每个人那时候很害怕，而且整个武汉都封城了， semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. 每个人都是要自救。 Saya membaca bahwa pada saat itu anak-anak Tuhan di Wuhan justru keluar mengabarkan Injil. 那一份报道告诉我们，就在那个情况下，武汉的基督徒们他们就出去到处传讲福音。 Di tengah semua orang ketakutan, anak-anak Tuhan ini berani keluar untuk menyatakan masih ada harapan dan ada kehidupan yang diberikan oleh Allah. 在众人惧怕躲起来的时候，神的儿女他们出现了，抓紧这个机会传讲主的福音。 Dan itu membuat Allah dihadirkan di sana. 我们就看到神就在他们的生命中展现出来了。 Ya, membuat orang-orang kemudian juga banyak yang kemudian mengenal akan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. 借着他们的传讲，很多人得到了这个救恩。 Hidup yang dipunyai, yang dipenuhi Roh Kudus, itu justru akan membawa kehadiran Allah keluar. 他已经拥有了圣灵的充满以后，就能够从他身上展现出基督的同在。 Saudara, saya juga membaca berita yang menyedihkan. 我也读到一份很悲哀的新闻， Ketika orang-orang tidak bisa keluar dan lebih banyak berada di dalam rumah. 当很多人没有办法出门，只好待在家里的时候， Keluarga nggak bisa pergi kemana-mana, kumpul di rumah terus-menerus. 天天居家，跟家人聚在一起，因为无处可去。 Yang terjadi bukannya tambah akrab, tetapi tambah parah. 发生的是，不是让他们彼此更亲密，可是他们的关系更恶劣。 Ada berita, pasti bukan di sini, di tempat lain. 有一个新闻，当然不是我们教会的新闻，不是这里的新闻，是别处的消息。 Anak-anak Tuhan di Metodis ini baik-baik semua. 因为我们知道，在我们以马内利堂，我们卫理教会的会友都很好的。 Itu di luar di sana, 在外面的事情， dikatakan ketika sudah mulai dibuka, maka mereka antri untuk apa? Bercerai. 他们已经立下了这个立志，就是说，只要我们不再被管制封锁的话，我们就要马上离婚。 Rumah tangga ketika disatukan bukan tambah baik, tapi tambah ribut. 让他们居家在一起，不是更亲密，反而更吵闹。 Orang tidak bisa lagi melihat yang baik di dalam diri pasangan, di dalam diri anak-anak, di dalam diri orang tua. 他没有办法再看到他配偶身上的优点，看到儿女们的优点，看到父母亲的优点。 Sehingga yang terjadi adalah sakit hati, terluka, bahkan pinginnya pisah. 造成他们都是心理受伤害，很多的创伤。他们唯一就是要逃跑，要离婚。 Saat ini saya ingin bertanya kepada kita semua. 今天我要问每一个人： Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. 你跟我是神的儿女， Tuhan sudah memberikan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. 神已经把圣灵赐给我们每一个人。 Beranikah kita bertanya kepada pasangan kita, kepada anak kita, atau kepada orang tua kita? Bukan. Apakah engkau melihat Allah hadir dalam hidup saya? 敢不敢？你对你的父母、对你的配偶、对你的儿女们，我问这句话说：哎，你们看到基督在我们里面了没有？ Atau justru mereka melihat yang hadir bukan Tuhan, tetapi hantu? 或者他们看到的不是神在你里面的存在，可是看到是魔鬼在你的里面。 Sehingga melihat kita bukannya senang, tetapi malah pengen lari. 他看到我们不是高兴，看到我们很想躲开。
bukannya ingin untuk bersama-sama, tapi ingin untuk cepat-cepat nggak ketemu lagi. 他看到我们来的时候，不是想说要跟我们在一起，可是他希望说，最好我不要看到这个人。 Roh Kudus hadir untuk membuat anak-anak Tuhan itu menjadi seperti gelas yang bening. 其实圣灵已经赐下来了，要我们每一个人就像这个透明的玻璃杯， Yang membuat air yang berwarna merah itu terlihat di luar. 将里面的红色那个糖水从外面都能够看得到。 Anak-anak Tuhan juga harus membuat Roh Kudus yang hadir ini terlihat oleh orang lain. 所以，我们属于神的儿女的，我们也要让每一个人看到我们里面的圣灵。 Kalau begitu, bagaimana bisa kita ini menghadirkan Allah dalam kehidupan kita? 如果要这样的话，我们要如何才能够展现上帝在我们里面的同在呢？ Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. 所以，神就应许我们，他要用圣灵与火给我们施洗。 Api itu bukan hanya sekedar menunjukkan kepada kekuatan, 火不是一个能力而已， tetapi api itu juga menunjukkan kepada pemurnian 火是炼净的一个功用， yang membuat kita ini dikuduskan. 让我们能够成为圣洁。 Api itu dikatakan akan membakar habis semua yang jelek. 火呢，能够烧尽一切不纯洁的一切的污秽。 Ketika Yohanes mengingatkan tentang kehadiran Tuhan Yesus, 当施洗约翰他提起耶稣来的时候， dia mengatakan alat penampi sudah ada di tangannya. 他说簸箕已经在他手中了， Dia akan memisahkan antara debu jerami dengan gandum itu. 他要扬尽这些糠秕跟麦子， Yang gandum dimasukkan ke dalam lumbung, 他就要把麦子收在仓里， debu jerami itu akan dibakar dengan api yang tidak akan habis. 这些糠秕呢，他就用不灭的火把它烧尽， Apa yang jelek, yang tidak sesuai akan dibuang keluar. 这些不好的他就要把它丢掉。 Dan itulah pemurnian dari Allah. 这就是神那时候要做的一个炼净的火。 Roh Kudus itu hadir seperti api yang memurnikan. 圣灵充满你的时候，就像炼净的火充满里面。 Dia akan melihat ataupun akan memeriksa seluruh kehidupan kita. 他要检查你里面一切的行为， Segala sesuatu yang nggak beres akan 只要 dibereskan. 不合神心意的，他要把它对付清理掉， Supaya kita ini bisa menjadi gelas yang bening tadi. 好让我们能够成为一个明亮透明的杯子。 Maka kehadiran Roh Kudus pada saat yang sama mengajak kita untuk membereskan dosa. 所以圣灵来，要我们去对付我们里面的罪。 Kalau masih ada dosa yang hari ini melekat dalam hidup, 如果今天在你里面还有罪存在的话， yang mungkin orang lain gak tahu, hanya engkau sendiri yang tahu. 也许别人不知道，只有你知道。 Mungkin itu ada dalam pikiranmu, 也许在思想上犯罪， mungkin dalam kebiasaan-kebiasaanmu yang tidak diketahui oleh orang lain. 也许你有不良的生活习惯，虽然别人不知道， Tapi hari ini Roh Kudus mengingatkan, ada itu yang tidak beres. 可是今天圣灵告诉你，那个是不对的。 Maukah kita berkata, Tuhan, bereskan itu dalam hidup saya. 你要不要对上帝说：“上帝啊，求你来清理这些， Supaya dengan demikian kita ini betul-betul beres di hadapan Tuhan. 好让我们在神的面前是受上帝已经清洗干净的。 Firman Tuhan itu memang seperti pedang yang bermata dua. 神的话就像两刃的剑， Di satu pihak dia akan menjadi kekuatan untuk kita bisa memenangkan orang-orang bagi Tuhan. 第一刃就是要我们能够去救灵魂归向主， Menunjukkan apa yang benar dan menuntun kita dalam kebenaran. 告诉我们什么是真理，带领我们进入真理， Memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita kerjakan sendiri. 给我们能力去做超过我们能力所能够做的事。 Tapi di pihak lain itu seperti pedang yang juga membereskan hidup kita. 像两刃的剑一样，另外一边就是要清理我们里面的渣渣。 Yang mungkin hari ini belum beres. 也许直到今天你还没有清理掉， Maukah kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan? 你要不要在上帝面前去对付这些罪恶呢？
Saudara, Pentakosta memang merupakan satu hari istimewa. 各位弟兄姐妹，五旬节是一个非常特别的日子， Karena pada saat ini kita mengingat Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. 因为我们纪念到那时候圣灵已经降临赐给我们， Itu membuat kita menyadari dan mengerti bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan. 让我们知道上帝已经明白我们所需要的是什么。 Di tengah ketakutan dan ketidakmampuan kita, Dia memberikan kuasa yang memampukan kita. 在我们惧怕、在我们无助的时候，他赐下能力给我们。 Kalau ada di dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa kita menjumpai seperti tembok dan kita nggak bisa apa-apa lagi. 当我们被困住，好像被四道墙围住的时候， Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita bisa melewati dan melihat bagaimana Allah bekerja. 圣灵就降临在我们身上，让我们能够去突破，让我们看到神的作为。 Roh Kudus yang sama itulah juga yang memenuhi supaya kepenuhan itu bisa dilihat oleh orang lain. 所以，同样的圣灵今天也是要充满在你的身上，让别人从你身上看到上帝的同在。 Satu kali saya diberi satu kacamata. 有一次，他们给我一副眼镜， Ya, pasti bukan kacamata ini karena ini kacamata baca. 当然不是这一副，因为这一副是那个看书的眼镜。 Waktu itu saya sedang mengendarai mobil untuk pergi dalam perjalanan jauh, maka saya diberikan kacamata yang hitam, yang gelap. Sunglass Ya. 因为我那时候是开车要往远处去，所以我需要这个太阳镜，让我能够遮挂。 Sehingga dalam perjalanan panas matahari itu tidak membuat saya silau. 所以那个阳光就不会让我的眼睛照视我。 Tapi karena sudah lama memakainya, saya sampai lupa kalau saya sedang pakai kacamata. 我戴了很久，我就忘了我正在戴眼镜。 Ya. Setelah sampai di tujuan, 到了一个地方， keluar dari mobil, 我就离开我的车子， masuk ke dalam rumah, 我进了一个房子。 saya rasa, loh rumahnya kok gelap ya? 我觉得为什么今天这个房子那么暗？ Maka istri saya ngelihat saya kayak ketawa. 那我太太看我的时候，她就开始笑了。 Dia bilang, lepas tuh kacamatamu. 她说：“把你的墨镜拿下来。” Begitu saya lepas kacamata, ternyata terang. 我就把我的墨镜拿下来的时候，怎么那么亮的？ Saudara, kalau dosa itu masih menutupi dalam hidupmu, 各位，如果罪恶还是遮盖你的眼睛的时候， maka itu akan membuat segala sesuatunya gelap. 你看到每一件事情都是黑暗的， Orang juga nggak bisa lihat apa yang ada dalam hidupmu. 别人也看不到你的生命， Engkau nggak bisa lihat apa yang baik dalam hidup orang 你也 lain. 看不到别人身上的优点。 Bereskan dulu, 清理掉这个， buang dulu dosa itu. 把你的罪除掉， Supaya engkau bisa melihat apa yang baik seperti Tuhan melihat mereka. 你才能够看到人家身上的优点，好像上帝的眼光看他们的优点， Dan mereka bisa melihat apa yang baik karena Roh Kudus hadir dalam hidupmu. 他们才能够看到，因为有圣灵在你的身上，你的优点才能够展现出来。 Maukah kita sekarang bersama dalam keluarga, kita meminta supaya Roh Kudus juga membersihkan hidup kita. 你要不要求圣灵这时候充满你，在你的家里面除掉这些罪恶？ Kita berdoa supaya suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita bisa melihat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. 我们要祷告，求上帝帮助我们，将我们的父母、我们的丈夫、我们的妻子、我们的孩子们，能够看到我们里面有圣灵。 Itulah artinya kehadiran baptisan Roh Kudus. 这就是我们所谓的受圣灵的洗。 Maukah kita? 你要得到吗？ Apa yang akan menjadi komitmen kita pada hari ini? 那今天你听了这篇道理，你要如何立志委身呢？ Kalau kita sudah tahu bahwa Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk membuat kita nyaman, enak-enakan, 如果你知道圣灵赐下给你的话，不让你在那边享受， tetapi membuat kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidup, 可是要你的生命当中能够展现出基督。 maukah kita bertekad Tuhan, biarlah orang lain boleh melihat Allah yang hadir dalam hidup saya. 今天你是不是在神的面前要立志为身？神啊，我愿意别人在我身上看到神的同在。 Kalau Roh Kudus itu diberikan supaya seperti api yang membereskan, yang membersihkan hidup kita, 然后我们求圣灵充满我们，像火炼尽我们里面的污秽肮脏。 maukah kita meminta Tuhan bereskan segala dosa
yang saat ini mengotori hidup saya? 我们要不要在神的面前求圣灵啊？求你清除我里面污秽肮脏的罪。 Apa yang menjadi komitmen saudara hari ini? 你今天在神的面前要如何立志委身呢？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Saudara ingat kembali apa artinya Roh Kudus hadir dalam hidupmu. 弟兄姐妹，让我们来想起圣灵降临的意思。 Sekarang apa yang kau mau katakan kepada Tuhan dengan hadirnya Roh Kudus itu? 如果圣灵已经赐给你了，你要在神的面前立志委身。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan tolong kami untuk kami terus belajar. 主啊，求你帮助我们不断的学习， Supaya kami makin mengenal akan isi hatimu. 让我们更明白你的心意， Sehingga kehadiran Roh Kudus bukan hanya sekedar sesuatu yang kami pelajari. 让我们知道圣灵的降临不是我们来学习的一门功课而已， Tetapi menjadi Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. 可是这个圣灵能够活在我们里面，充满我们， Yang memampukan kami untuk menghadirkan Allah melalui hidup kami. 赐能力给我们，让我们的生命当中能够展现神的同在。 Kalau selama ini orang-orang yang ada di rumah mungkin terluka oleh kami, 如果我们的家人因着我们，他们受到创伤， Tuhan ampuni kami. 你赦免我们的罪。 Dan kuatkan kami mulai dari saat ini, 从今天开始，你再次的激励我们， supaya setiap orang yang melihat kami melihat Tuhan. 让每一个人看到我们的时候，就看到我们里面的神。 Supaya istri, suami kami, anak kami, orang tua kami bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kami. 好让我们的妻子、我们的丈夫、我们的父母、我们的儿女看到我们里面的神。 Mohon Tuhan bersihkan kami dari segala dosa. 主啊，求你来清理我们里面的污秽、肮脏、罪恶、过犯， Seperti api yang membereskan semua yang tidak beres, bereskan juga dosa-dosa dalam hidup kami. 好让火来烧尽，来炼尽我们里面一切的不义。主，同样的，今天求圣灵来清洗我们里面的不义。 Murnikan kami supaya kami bisa menjadi seperti gelas yang jernih. 主啊，求你炼净我们、洗净我们，好让我们能够像一个明亮的玻璃杯。 Terima kasih Tuhan. 感谢父上帝， Biar Pentakosta pada hari ini sungguh boleh membawa perubahan dalam hidup kami. 好让今天纪念的五旬节的时候，我们的生命得到改变。 Dengar doa kami. 听我们的祷告， Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. 祝每一位五旬节快乐，愿上帝赐福每一位。